Okay, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, kali ini cikgu akan sambung untuk unit 1 Pendidikan Moral KSSM tingkatan 5 ya, berkaitan dengan unit 1. Okay, masih lagi standard kandungan bidang 5 insan bermoral, iaitu norma masyarakat global. Okay, untuk nilai sama seperti dalam bahagian 1. Okay, cadangan nilai masih sama, iaitu kita ada nilai hormat, hemah tinggi, rasional, kesederhanaan dan kebebasan. Okay, pada akhir pembelajaran ini, diharapkan semua pelajar dapat untuk standard pembelajaran yang pertama 5.1.4 meramalkan kesan pengabaian norma masyarakat global. 5.1.5 murid dapat mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan norma masyarakat global. Dan yang ketiga, 5.1.6 mengamalkan sikap menghormati norma masyarakat global dalam kehidupan seharian. Kita lihat kepada yang pertama pelajar. Di sini ada satu gambar. Apakah yang pelajar dapat perhatikan daripada gambar di bawah? Apa yang pelajar dapat lihat dalam gambar ni? Boleh dilihat di sini ialah kesan akibat bencana alam yang telah berlaku di mana sebenarnya ini menunjukkan selepas kejadian banjir, dan kejadian ini sebenarnya berlaku di Palu, Sulawesi, Indonesia, iaitu tsunami. Ini adalah kejadian bencana alam tsunami yang berlaku di Indonesia satu ketika dulu. Ini kesan kesan akibat bencana alam tersebut. Jika norma masyarakat global diabaikan, maknanya kita sebagai masyarakat global, contoh rakyat Malaysia, pihak kerajaan daripada Malaysia tidak menghulurkan bantuan kepada rakyat yang mengalami bencana alam ini, iaitu di Indonesia. Apa yang berlaku pelajar jika mereka tidak dapat bantuan daripada negara lain? Itu kita akan bincangkan di sini. Itu kita nak tahu apa kesannya jika norma masyarakat global diabaikan. Ini adalah salah satu daripada kesan ataupun contoh ialah bencana alam. Agaknya apa jadi jika tiada negara lain yang turut membantu negara Indonesia ini? Kita akan bincangkan, kita lihat. Ini adalah kesan pengabaian norma masyarakat global. Ada 6. Secara umumnya, kesan jika masyarakat global mengabaikan tanggungjawab mereka untuk menjaga norma masyarakat global. Yang pertama, kesan yang pertama akan wujudnya diskriminasi pelajar antara masyarakat global. Diskriminasi di sini maknanya negara yang susah, negara yang miskin, negara yang mengalami bencana alam ataupun dilanda kesusahan tidak dapat dilindungi atau disisihkan oleh masyarakat global. Yang kedua, kesan kedua, seperti dilihat dari gambar tadi, alam sekitar global akan terancam. Kerana tiada bantuan ataupun tiada kesedaran yang dilakukan oleh masyarakat global. Yang ketiga, boleh berlaku peningkatan jenayah dalam masyarakat global. Contoh di sini adalah sekiranya rakyat Malaysia pergi melancong ke luar negara dan tidak mengamalkan norma masyarakat global, contohnya mematuhi peraturan dan undang-undang di negara luar yang dilawatinya tadi. Contohlah ada situasi di mana seorang pelancong dari negara Malaysia melancong ke Jepun, dia tidak menjaga kebersihan alam sekitar. Contoh buang sampah ataupun melakukan jenayah di negara luar. Di situ akan berlakunya peningkatan jenayah yang melibatkan masyarakat global, di mana masyarakat global tidak mematuhi peraturan dan undang-undang. Yang keempat, kita boleh lihat dari segi pertumbuhan ekonomi global juga akan terjejas. Yang melibatkan negara-negara lain.
okey, akan terjejas. Yang kelima, okey, interaksi sosial masyarakat global pun akan terjejas. Di mana di sini hubungan sosial, okey, hubungan sosio-budaya antara satu negara dan negara lain akan terjejas. Okey, disebabkan contohnya tadilah kerana sikap tidak peduli dengan kesusahan negara lain contohnya. Dan akhir sekali pelajar, kesan yang keenam, okey, bila ni semua berlaku, keharmonian masyarakat global juga akan tergugat. Okey, keharmonian masyarakat akan terjejas. Okey, di mana tidak dapat hidup dengan aman damai. Okey, ini adalah kesan-kesan pengabaian norma masyarakat global. Okay, kita lihat contoh soalan struktur. Okey, ini adalah gambar yang sama sebenarnya daripada simulasi yang pertama tadi cikgu tunjukkan. Okay, situasi pertama tadi. Okey, gambar menunjukkan misi bantuan kemanusiaan tsunami di Palu, Sulawesi, Indonesia. Di mana kerajaan Malaysia menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang mengalami tsunami ni, mengalami bencana alam tsunami di Indonesia. Okey, Malaysia telah menghulurkan bantuan kemanusiaan. Okey, contohnya dengan mengadakan tabung bantuan tsunami. Okey, mengadakan kutipan tabung untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa tsunami. Okey, jadi soalan yang pertama. Sebagai rakyat Malaysia, okey, apakah perasaan anda? Okey, berdasarkan gambar di atas. Okey, macam yang cikgu terangkan tadi, gambar tadi menunjukkan yang Malaysia menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Indonesia yang mengalami kerosakan, harta benda, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Apa agaknya perasaan anda? Okey, soalan kedua, kesan apakah kesan jika amalan norma masyarakat global dalam memberi bantuan kemanusiaan ini diabaikan? Apa kesannya pelajar? Okey, kita lihat kepada cadangan jawapan yang pertama. Okay, untuk soalan pertama, tanyakan perasaan. Okay, jadi kat sini sebenarnya dia tanya kepada anda. Anda tu siapa? Saya lah. Saya tu awak lah. Okay, apa perasaan awak? Jadi perasaan di sini kita boleh tulis sama ada gembira atau sedih. Okay, kecewa. Itu semua menggambarkan perasaan pelajar. Kecewa, marah, sedih, gembira. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita tahu yang Malaysia telah hulurkan bantuan. Takkan sedih kan? So jawapannya adalah mestilah bangga dan gembira. Boleh juga tulis bangga pun boleh pelajar. Satu. Atau nak tulis dua-dua pun tak ada masalah. Jadi perasaan kat sini terus tulis jawapannya lah. Sama ada bangga atau gembira. Untuk soalan kedua. Soalan kedua dia tanya kesan jika amalan norma masyarakat global. Dalam kes tadi, isu tadi ialah memberi bantuan kemanusiaan tu diabaikan. Apa agaknya yang berlaku jika bantuan kemanusiaan tidak dapat diberikan kepada mangsa-mangsa tsunami tadi contohnya. Di sini kalau tiada langsung bantuan, apa jadi? Kat sini boleh tulis negara yang dilanda bencana alam atau negara miskin tidak akan mendapat bantuan dan terabai. Terabai di sini ada dalam skop yang cikgu terangkan pada slide yang pertama, iaitu kesan-kesan pengabaian norma masyarakat global. Di mana berlakunya diskriminasi. Diskriminasi terhadap masyarakat global tadi. Diskriminasi itu maknanya disisihkan atau diabaikan. Yang kedua, kita boleh tulis kesan yang kedua. Selain itu, negara tersebut juga terpaksa mengalami kesusahan dalam meneruskan hidup. Negara tersebut ni merujuk kepada negara yang dilanda bencana alam ataupun negara miskin lah pelajar. Yang tidak mendapat bantuan kemanusiaan. Di mana mereka akan mengalami kesusahan dalam hidup. Ini adalah cadangan jawapan. Kita lihat kepada soalan perbincangan seterusnya. Ada 3 kad situasi di sini. Situasi ada 3.
Okey, soalan, jelaskan norma masyarakat global dalam setiap situasi. Okey, ada 3 pelajar. Kita lihat setiap satu. Okey, situasi pertama. Okey, Andrew baru pulang dari luar negara setelah lama menetap di sana. Okay, Andrew ni dia pergi di luar negara, dia baru balik ke Malaysia. Dia baru pulang dari luar negara. Okey, dia berasa agak janggal. Okey, janggal di sini agak pelik lah. Maknanya tak biasa. Janggal ni tak biasa untuk menanggalkan kasut sebelum masuk ke rumahnya. Okey, jadi jelaskan. Jelaskan dari segi norma masyarakat global. Okay, watak di sini ialah Andrew pelajar. Jadi kita terangkan kenapa agaknya Andrew ni dia rasa janggal. Dia rasa tak biasa pula nak tanggalkan kasut. Jadi untuk cadangan jawapan situasi 1, Andrew berasa janggal untuk menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam rumahnya kerana terbiasa memakai kasut di dalam rumah ketika berada di luar negara. Maknanya ketika dia berada di luar negara, dah lama menetap di sana, kebiasaan di luar negara, rakyatnya memakai kasut di dalam rumah. Jadi bila dia balik, dia dah biasa pakai kasut. Tiba-tiba dia rasa macam tak biasa pula. Sedangkan sebelum ni, Andrew dah amalkan di Malaysia, di rumahnya yang dia buka kasut. Jadi kat sini dia rasa janggal sebab dah terbiasa. Okay, kedua, Andrew patut memahami isu silang budaya masyarakat global. Maknanya kat sini sebenarnya ada perbezaan budaya di luar negara dan di Malaysia, dan Andrew patutnya faham perbezaan tersebut dan dia perlu tahu membezakan budaya di luar negara dan di Malaysia dan bangga dengan jati diri negara asal. Okey pelajar, ini cadangan jawapan untuk situasi 1. Kita lihat pada situasi 2. Okey, Achong dan rakan-rakannya merancang baru merancang percutian ke Thailand untuk menyertai pesta Songkran. Di sini untuk dalam situasi 2, dia belum pergi, dia baru nak merancang bersama rakannya. Jadi Achong dan rakan-rakannya perlu mematuhi peraturan dan undang-undang ketika berada di luar negara untuk menyertai pesta Songkran di Thailand. Maknanya sebelum dia nak pergi ke Thailand tu, dia kena tahulah peraturan dan undang-undang di sana yang perlu dipatuhi. Macam mana? Dia dan rakan-rakannya perlu menyantuni masyarakat global dengan menerima dan menghormati adat tradisi di Thailand. Dia kena sedar semua tu dan terima adat tradisi di negara luar. Kita lihat pada situasi yang ketiga. Ini adalah situasi ketiga. Takahashi Ketsuke berasal dari negara Jepun. Dia akan menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada orang lain ketika berjumpa, berterima kasih, mengucapkan tahniah, meminta pertolongan dan memohon maaf. Ni wataknya adalah Takahashi Ketsuke. Dia asal dari negara Jepun. Di sini kita nampak bahawa norma masyarakat global yang diamalkan iaitu Takahashi ni mengamalkan sikap menghormati norma masyarakat global dalam kehidupan seharian. Di mana dia bangga dan mengekalkan identiti dan jati diri negara asalnya dengan menyantuni masyarakat global, iaitu dengan bersopan santun dan berbudi bahasa dalam setiap perlakuan. Jadi kat sini menunjukkan Takahashi ni dia hormat norma masyarakat global dalam kehidupan seharian dan dia bangga sebenarnya sebagai rakyat Jepun menunjukkan budaya yang menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu contoh soalan esei pelajar. Soalan esei ni ialah cikgu ambil yang bahagian B, iaitu 10 markah. Untuk soalan bahagian B ni, soalan yang ada melibatkan nilai. Ada selitkan, dia akan tanyakan nilai. Ini situasi yang cikgu ambil daripada buku teks. Kita lihat.
jiran anda berasal dari luar negara. Mengundang anda sekeluarga menghadiri majlis makan malam. Mengundang ni maknanya menjemput lah. Jiran ni dari luar negara, dia jemput. Anda sekeluarga, satu family datang. Ada majlis makan malam di rumah. Ibu anda, ibu awak tidak benarkan anda menghadirinya kerana berasa kurang selesa dengan perbezaan budaya. Tapi anda pula telah bersetuju. Ni kat sini kesnya ibu tak bagi, tetapi awak dah setuju. Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah anda menyelesaikan dilema tersebut? Dilema ni maknanya nak pergi ke tak nak pergi. Tapi kita dah setuju. Ibu pula tak setuju, tak benarkan. Bagaimana nak menyelesaikan dilema ini? Justifikasikan jawapan anda berdasarkan nilai universal yang anda pelajari. Jadi di sini ada 10 markah. Justifikasikan maknanya berikan alasan lah, berikan hujah. Kita lihat kepada cadangan jawapan. Di sini pelajar, wataknya adalah saya. Cikgu tunjukkan. Watak adalah saya sebab dia tadi dia tanya anda tu saya lah. Cadangan jawapan ada 10 markah, bermaksud berdasarkan nilai tu kat sini boleh masukkan 3 nilai pelajar. N1, N2, dan N3. Dah dapat 3 markah untuk nilai. 3 markah untuk nilai. Kat sini masukkan 3 nilai. Dapat 3 markah. Selebihnya lagi 7 markah adalah huraian. So macam yang cikgu bagi tahu, dalam unit 1, cadangan nilai ada 5 pelajar. So, boleh ambil 3 daripada 5 nilai tersebut. Jadi, di sini kita ambil yang pertama, nilai rasional. Yang kedua, nilai hormat, 1 markah. Yang ketiga, nilai kesederhanaan, lagi 1 markah. Dah dapat 3 markah. Lagi 7.7 markah adalah huraian. Yang pertama sekali, untuk menyelesaikan masalah ini, kita letak watak. Wataknya saya lah. Saya dapat menyelesaikan dilema tersebut dengan, yang pertama, poin pertama, memberitahu ibu saya bahawa jemputan dari negara jiran tetangga perlu dipenuhi. Ini poin yang pertama. Bagi tahu dulu. Terangkan dulu kepada ibu yang jemputan dari jiran tu kena dipenuhi. Dan explain kenapa. Poin kedua, hal ini adalah supaya dapat mengeratkan hubungan dan keharmonian antara jiran tetangga. Dapat lagi 1 markah. Seterusnya, bagi tahu lagi, selain itu, jiran juga merupakan orang yang paling rapat. Jiran orang yang paling rapat untuk hulurkan bantuan bila berlakunya kecemasan. Dah dapat 3 poin di sini untuk huraian. Saya akan menerangkan kepada ibu saya bahawa terus terang juga kepada ibu yang awak dah setuju. Saya telah bersetuju menghadiri majlis tersebut. Tersebut. Kenapa? Kenapa awak setuju? Bagi tahu. Sebab ingin mengenali budaya dan adat resam jiran. Dapat lagi 1 markah. Mengenali budaya dan adat resam jiran. Dan terangkan lagi dari segi semangat kejiranan. Dapat dipupuk jika kita saling memahami silang budaya. Silang budaya ni ada dalam poin antara satu sama lain. Huraikan lagi. Hubungan yang baik antara jiran ini dapat menjamin keselamatan kediaman. Kalau kita buat baik pada jiran, salah satunya kelebihan, keselamatan kediaman kita di kawasan kejiranan tu dapat dijamin. Bagi tahulah apa contohnya. Contohnya, kes jenayah seperti pecah rumah, rompakan dan sebagainya dapat dielakkan. Jadi di sini pelajar, huraian ada 7. 7 huraian.
Okey, justifikasikan, terangkan alasan anda ditambah dengan 3 markah untuk nilai. So, dapat 10 markah. Okey, boleh tulis lebih daripada inilah. Boleh tambah lagi pelajar. Boleh huraikan lagi. Tak ada masalah. Okey, sebab markah penuhnya adalah 10 markah. Okay, ini adalah cadangan jawapan. Okey, jadi untuk hari ini, pelajar boleh buat latihan unit 1 bahagian 2. Dan lengkapkan dalam hantar ke dalam Google Classroom D5 iaitu buat soalan penilaian A dan B, buku teks muka surat 14. Ada diberikan gambar di sini berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Pelajar boleh lihat gambar, merujuk kepada gambar A dan gambar B dan cuba jawab soalan A dan B. A dan B. Untuk penilaian A ada 4 soalan. Soalan 1 TP4, soalan 2 TP4, tahap penguasaan 4 TP, soalan 3 TP5, soalan 4 TP6 dan untuk soalan B juga adalah TP6. Setiap soalan 2 markah. Jumlah markah adalah 10 markah. Boleh lengkapkan dan hantar ke dalam Google Classroom. Sehingga bertemu lagi kepada pelajaran yang akan datang. Jumpa lagi.